Tak salah, saya yang salah. Tak pandai mengurus masa. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita, majlis yang penuh dengan keberkatan, yang doanya dimakbulkan, dimustajabkan oleh Allah, sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk seorang jemaah kita yang selalu hadir. Mungkin perempuan tak berapa nak kenal, Bumah binti Daud, yang mana dia selalu duduk di atas kerusi di belakang. Kalau tengok muka kenal, no? Kalau sebut nama tak kenal. Yang telah pun kembali ke rahmatullah, dan akan dikebumikan lepas zuhur hari ini, dan jenazah dia akan dibawa ke Masjid Al-Huda di dalam ke-10. Elok insya-Allah lah. Kalau kata kita dalam di kuliah, sama-sama kita ziarah jenazah beliau lah. Semoga kita doa pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau bersama dengan orang-orang salihin, orang-orang siddiqin, syuhada dan salihin, dan wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita baca kunut nazilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa saddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka.
dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setinggi-tinggi puji kita rafakkan pada Allah. Dikembalikan lagi kita, direzekikan untuk kita bersama-sama lagi pada pagi ini, bagi menyambung kehidupan kita sebagai khalifah Allah, seterusnya memikul amanah yang telah Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada kita. Di sebelum kita pergi jauh dalam kuliah kita, suka rasanya saya maklumkan di sini ada sumbangan untuk Encik Jasmi bin Pawancik. Dia ni pengerusi sini. Oh, jemaah surau ni lah, untuk kos perubatan dialisis dan diabetes. Jadi mungkin dengan sumbangan kita yang sedikit dapat mengurangkan kesakitan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi imbalan yang berkali ganda daripada apa yang kita infakkan pada pagi ini ya. Jadi ni baik kundi ni lah. Baik, kita terus sambung. Yang mana seperti saya war-warkan dalam grup tadi, kita tak baca 10 sahabat di jamin surga. Saya tengok tajuk dia tajuk last, tajuk yang terakhir tentang Az-Zubair bin Awam. Sebab saya nak tarik tajuk tu bagi panjang sikit, jadi tumpang semangat masih ada. Kita sambung satu hadis peristiwa akhir zaman. Dalam hadis peristiwa akhir zaman ni tercatat 40 hadis, semua cerita dengan peristiwa yang sedang kita alami, sedang kita lalui hari ini. Bila kita baca hadis, kita rujuk dalam suasana kehidupan kita, kita faham, oh inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau kemarin kita diceritakan daripada hadis Nabi SAW tentang penyakit wahan. Siapa ingat wahan tu apa? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cintakan dunia dan takut mati. Cintakan dunia dan takut mati. Hari ini satu lagi Nabi nak letakkan kita, golongan ruwaibidah. Golongan ruwaibidah macam-macam. Rasulullah letak gelaran demi gelaran. Hadis ni saya baca banyak kali dah. Tapi bila hari ni kita duduk dalam suasana ni, baru terbuka minda kita, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kita dah duduk dalam suasana tu dan kita sedang menjalani sifat dan sikap manusia yang ada penyakit wahan dan juga manusia yang kena ruwaibidah. InsyaAllah. Hadis, siapa yang ada hadis ni boleh rujuk. Hadis yang ke-23. Kalau kitab saya muka surat 53. 56. Okey, kitab lama ni. Muka surat 56. Siapa yang ada boleh buat rujukan lah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dapur. Dalam grup, siapa yang ada handphone, smartphone ada lah Hak 3 sekupang dia nak keluar apa. Tengok dalam tu lah. Tengok dalam tu insyaAllah sebagai rujukan. Bahawa saya bukan mereka. Saya suka bila saya baca, puan-puan ada bahagian nak rujuk, ada kitab, ada alat nak rujuk. Sebab kalau saya salah,
Puan-puan boleh betulkan. No? Saya selalu beritahu, saya tak semua betul. Ada yang tak betul. Sila perbetulkan kesilapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Siapa yang boleh baca, baca. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Pengkhianat dikatakan jujur. Dan yang jujur dikatakan pengkhianat. An Abi Hurairah. Tak bunyi pun. Punya dah ramai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiqu fi har ruwaybidah qila wa mar ruwaybidah qala ar-rajulu tafihu fi amri al-'ammah akhrajahu Ibnu Majah. Nah, ini satu hadis yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW melalui seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dia inilah yang pertama. 5,000 lebih dia riwayatkan hadis, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa di sini disebut Abi? Awak tak sebut Abu. Sebab dia didahului oleh harfun jar. An. Dia kena jadi Abi. Abi majrur. Dia dengan sebab dia isim 5. Tu nahu. I'rabnya. Okey. Abu Hurairah adalah seorang sahabat baginda SAW. Dan beliau juga diberi gelaran sebagai ketua Ahlus Sufah. Iaitu mengetuai 70 ahlu sufah yang duduk di dalam Masjid Nabawi, yang tidak ada rumah, yang pakaian pun tunggu kalau ada hasil rampasan perang yang Rasulullah infakkan. Itulah di antara fakirnya sahabat-sahabat yang bernama ahlu sufah, yang mana makan dan minum mereka ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita nak fokus pada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud yang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, yakni kemarau panjang. Dan pada waktu itu si pendusta dikatakan benar. Dan orang yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, diberi jawatan dan jabatan. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, tidak diberi jawatan dan jabatan. Dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan Ruwaybidah. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah Ruwaybidah itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti mengurus orang ramai. Tengok nak kata-kata Rasulullah. Penuh maksud yang tersirat dan tersurat apa yang cuba Nabi bawa kita. Kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah dulu, kita jadi lagu sahabat. Tak tahu apa yang Nabi sebut. Apakah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menghadapi 1 tahun yang penuh dengan ketandusan. Kemarau panjang, terfikir hujan tak turun, hujan lalu turun hari-hari Allah bagi. Kan? Tak pagi petang, tak petang malam. Tak malam nak subuh esok. Tapi ada saja setiap hari Allah bagi. Apakah maksud
yang tersurat dan tersirat di sebalik sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana kamu akan melalui 1 tahun yang mana dia mengalami kemarau yang panjang. Kemarau ni bumi akan tandus daripada kebenaran demi kebenaran. Manusia makin buta, yang mana satu yang benar, yang mana satu yang salah. Kerana manusia itu telah pun dikelabukan, telah pun disamarkan oleh satu sifat ataupun satu sikap yang kita baca kemarin, wahan, dan kemudian manusia dikuasai oleh satu sikap ruwai bidah yang hari ini akan kita cuba huraikan insya-Allah taala. Apabila di dalam diri manusia, sebut kata manusia masuk diri kita nak, jangan duk rujuk fikir kat orang lain. Kita rujukkan pada diri kita. Apabila diri manusia itu dikuasai oleh satu sifat wahad, cintakan dunia dan takut mati, maka dia akan lebih bersifat pentingkan diri sendiri. Nak hak elok-elok saja. Nak hak yang aman, yang tenang, yang senang dapat. Hak yang tak gaduh teruk-teruk kerja, terus dapat. Nak yang macam tu. Nah, maka apabila ketamakan pada dunia yang bersifat sementara ini menjadi Tuhan dalam diri, manusia akan memilih satu golongan yang disebut ruwaibidah, mengangkat menjadi pemimpin. Mengangkat menjadi pemimpin. Atau kata Nabi SAW, diberikan wayuk tamanu fi hal khain, bagi amanah kat dia, bagi jawatan dekat dia. Tapi kita tak tahu dia khain, dia khianat. Dia mengkhianati amanah yang telah pun kita bagi. Sebagai pemimpin, tak kira pemimpin masyarakat kah, pemimpin negeri kah, pemimpin negara kah, atau pemimpin dunia sekalipun. Kan yang kita rasa-rasa, dia ni kalau kita bagi kita dapat untung lebih. Ini kalau kita bagi kita nanti dapat imbuhan banyak. Ha? Ni, padahal kita tak kenal rupa-rupanya dia ruwai bidah. Ha? Yang mana maksud Rasulullah sendiri kata orangnya kerdil, bukan abang orang kecil. Bukan abang orang bunian. Dah. Kerdil yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di sini, yakni dia sebenarnya tak tahu apa. Dia tak tahu selok-belok agama, dia tak faham pun tentang agama. Yang dia faham hanya dari sudut dasar. Hanya dari sudut dasar, kemudian dia dihantui, dirasuki satu sifat cintakan dunia, girakan jawatan, akhirnya dia menjadi makhluk yang paling kerdil di sisi agama Islam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dirinya jadi hina. Hina sehina-hinanya. Mulia manusia kerana bertakwa, hina manusia kerana jahilnya, khianatnya. Okey. Kita kembali dalam suasana gerak gempur dunia hari ini. Oh, saya ingat apa apa. Kita kembali ke dalam satu suasana gerak gempur dunia yang mana dunia telah pun menyaksikan kita dalam fasa perang dunia. Nah, fasa perang dunia. Apabila Baitul Maqdis diganggu, digugat, maka dia sebenarnya mengganggu umat Islam sejagat. Yang kata dunia hari ini dah terpecah dua, dah terbagi dua. Kita dah fikir nak berlaku perang dunia, macam mana perang dunia nak berlaku? Ini di antara sebab-musabab. Dan dunia menyaksikan sokongan-sokongan terbesar berpihak di sebelah Israel. Okey. Kita baca dulu tentang Israel. Israel ni salah silap secara ringkas. Kalau cerita panjang cerita Israel ni. Nah, yang macam mana kita faham Israel masuk ke negeri Palestin
melalui sungai Jordan. Okay. Israel adalah satu bahasa dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Isra. Isra bermakna hamba, bermakna Allah. Cantik tak? Cantik kan? Hamba Allah. So dapat cucu buah nama Israel. Dengan tak tahu apa, kan? Okay. Tapi dia bahasa Ibrani. Yang mana Allah beri gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Okey. Kenapa diletakkan nama bahasa Ibrani? Ibrani ini adalah bahasa Israel. Sampai hari ini dia pengguna bahasa Ibrani. Yang mana Ibrani ini adalah asal daripada perkataan abara. Ain bara. Abara bermaksud berenang. Berenang di sungai Jordan. Dia berenang di sungai Jordan, masuk mereka Palestin. Mula-mula sekali dia masuk ke Palestin, dia tawan satu tempat. Kalau hari ni, kalau kata pengunjung pi, tempat pertama dia nanti bawa pergi singgah yang ada jual kurma panjang-panjang tu. Nama apa tempat tu saya lupa. Jericho. Wallahualam. Jericho mungkin yang dia ada bukit kan? Dia ada unta. Okey. Bukit tu kita nanti nampak ada satu kereta kabel hak yang lintah tu. Dia pun nanti buat satu gereja. Itu antara tempat pertama yang telah pun dikuasai oleh Israel yang masuk ke bumi Palestin. Mereka masuk ni iaitu dalam lebih kurang tahun 18. Tahun 18 bukan tahun 1900, tahun 1800. Mereka masuk balik. Okey. Dengan menuntut satu tempat di atas bukit yang bernama Sahyun. Bukit tu nama Sahyun. Arab tempatan panggil Zohun. Bahasa Inggeris panggil Zion. Pernah dengar Zion? Zionis. Sebut Zionis semua. Kan? Kalau sebut Sahyun, aku pening juga Sahyun ni apa benda kan? Kalau sebut Zion, tak apa nak boleh. Zionis, okey. Zionis, okey. Tahu kan? Okey. Jadi, dia perkuasai bukit tu, Nabi Allah Sulaiman pernah singgah di situ. Yang mana sebelum Nabi Allah Sulaiman, bapa dia siapa dia? Nabi Allah Daud alaihi salam. Pernah duduk di atas bukit itu, baca apa? Kitab apa? Zabur. Tempat Nabi Allah Daud bermunajat. Tempat Nabi Allah Daud bermunajat, kitab Zabur. Kan dicerita bila dia baca Zabur tu, bukit bukau, pohon-pohon, angin yang bertiup ikut sama. Ikut sama berzikir dengan dia. Burung yang terbang pun berhenti. Lunak dan merdu suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan yang kata Puak Zionis ni masuk nak ambil balik tok nenek moyang mereka. Tu kata, mereka sukalah Nabi-Nabi tu semua tok nenek moyang mereka. Tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah Ta'ala iktirafkan dia kekasih yang muqarrabin, yang ada paling dekat dengan aku. Yang memanglah Nabi-Nabi lain tu pun Nabi kita. Tapi kita dah ikrar penghulu segala Nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa kira nak nafikan, nak tolak ke tepi dia. Walhal kalau Islam orang tolak ke tepi dia, jatuh syahadah. Allah dah sebut dah, di mana disebutnya nama aku, pasti disebut namamu.
Tidak sempurna syahadah, tak sempurna sembahyang pun tak sempurna. Tak sah. Memang tak boleh. Pertama kena ada Rasulullah itu sebagai hamba Allah dan utusannya. Kena terima. Dia pun tak boleh terima. Yang masuk juga Nabi ambil itulah. Dia kata di situ ada satu kuil. Memang hari ni dia pembuat. Dia pembuat. Tinggi tempat tu. Dia berhenti duduk dah lah. Kata kabel. Pergi ke situ. Bukit tu nama Sahyun. Okey. Itu punca. Punca yang kita panggil Zionis tu. Dia pun pembuatlah markas di situ. Kemudian yang kata jahatnya dia pun duduk tengok. Pasal apa orang Islam duduk masuk pi ke Al-Aqsa? Kenapa masuk pi Al-Aqsa? Buat pula cerita. Di bawah Al-Aqsa tu ada tabut. Saya pernah baca dah. Masa tu tafsir di TMB. Lama dah, nanti ulang. Nanti kita ulang sini. Okay, kita ulang sini. Cerita pasal tabut yang dibawa oleh kuda putih. Yang mana kuda tu tak ada pemandu. Malaikat yang memandunya. Kan? Di atas, di dalam tabut tu ada satu peti daripada emas. Di dalamnya tersimpan kitab Taurat. Dia kata tabut tu hilang. Hilang ke mana? Nabi Musa bawa sorok, dia kata. Cakap dia apa? Bawa sorok kat mana? Bawa sorok di bawah Al-Aqsa. Kita korek Al-Aqsa. Ni cerita. Nak cerita pasal apa yang jahat sangat? Buat cerita. Nak buat cerita. Tukang baca Taurat tu buat cerita. Cerita pemerung. Ada. Lah ni kita kena korek. Lah itu yang dia korek tu. Bergua dah di bawah tu. Nak masuk, nak pergi ambil di bawah tu ada tabut. Nak bawa naik ke atas untuk Al-Aqsa bina kuil. Yang disebut Haikal Sulaiman. Itu punca. Di antara punca yang hari ni dia pun nak ambil juga. Nak ambil juga. Hang tak usah kata apalah. Kami tetap nak ambil. Dan kemudian cerita ni apa sangkut dengan hadis ni? Pemimpin dunia hari ni Amerika Syarikat lah. Yang kita kata dilantik jadi ketua PBB itu dia. Penasihat utama dia datang ni lah. Itu penasihat utama. Dia tak boleh buat sebarang jenis keputusan kalaulah kata Israel tak izinkan. Dia tak boleh buat keputusan. Kan minggu lepas mereka masing-masing bermesyuarat gencatan senjata wajib dilakukan. Wajib dah tahap wajib lah. Sebab teruk sangat-sangat penduduk Gaza teruk sungguh. Wajib dilakukan. Jadi yang kata ketua pemerintah dunia tu tak berani nak ambil keputusan. Walaupun diasak rakyat dia pun dah mangkit lah. Dah jadi meluat dah dekat dia. Mungkinlah mereka bukan bangkit kerana agama, tapi mereka bangkit kerana peri kemanusiaan. Tapi dia punya ketua ni rupanya kerdil. Tu yang dikatakan. Ketua yang kerdil yang tak tahu apa. Tak berani bagi apa-apa keputusan kerana mereka di bawah jajahan paling kuat. Satu kuasa yang paling kuat Yahudi Israel. Kita boleh nak kata apa? Keluar budak Benjamin Netanyahu tu. Meluat tak sebut nama dia. Yahu tu kan. Kami sekali-kali takkan mengadakan gencatan senjata. Belagak hang tak tahu nak. Hang tak tahu. Bila dia kata macam tu, bangkit kan kemarin saya cerita. Kita ada satu hero Hamas. Abu Ubaidah. Kan? Abu Ubaidah. Nanti kita cerita pasal Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ada dalam 10 sahabat yang dijamin syurga tu. Okay. Dan Abu Ubaidah ni sebenarnya gelaran buat dia. Sebab apa dia ambil gelaran tu? Kita cerita. Okay. Kemudian Abu Ubaidah pun dia bangkit. Dia kata kita tentera Al-Qassam Hamas. Sesungguhnya berpaksikan satu kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni paling masyhur yang menjadi
prinsip utama tentera-tentera Hamas membaca surah ni walaupun hanya 2 orang dihantar melawan 200 orang. Ini bekal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi kepada Zubair bin Awam ketika mana bertarung satu sama satu dengan tentera Ahzab. Rasulullah kata jadikan sebagai satu azimat. Kalau kita kata tangkalah. Satu azimat. Waktu hang rasa hang lemah. Tapi ada satu kekuatan yang tidak ada bandingan, yang tidak ada tandingan. Lantas Abu Ubaidah tiup semangat. Apa dia? Ayat apa? Qul lan yusibana. Kan? Ayat ni selalu kita baca ketika mana hati terlampau takut. Dan kita orang Malaysia ni tak banyak dugaan, Nabi sangat ribut. Kan? Dia banjir. Tak apalah. Untuk ayat azimat yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mu'minun ke mu'minin? Tak tahulah ustaz. Orang bacalah, kami dengar je. Surah At-Taubah. Ayat pencari sendiri. Ayat jumpalah. Dia ada bahagian atas. Qul lan yusibana. Ayat ni baca untuk menguatkan semangat. Jadikan dia amalan zikir. Qul lan yusibana ni. Dia termasuk dalam manzil tau. Ayat manzil. Yang mana kita jadikan satu kekuatan, satu azimat dalam diri kita waktu kita rasa gentar. Bila mana orang-orang Israel ni dah rempur masuk. Masuk. Biasalah siapa tak takut. Kan kalau kita tengok Abdullah bin Rawahah ketika menghadapi musuh di dalam pertempuran Mu'tah. Tentera Islam Rasulullah hantar 30 orang. Dengan tentera Rom 200,000. Apa perasaan dia? Allahu Akbar. Memang dia takut. Pula tu mereka tengah puasa. Tak ada tengah berpuasa. Ni yang qul lan yusibana ni lah. Tu ya Abu Ubaidah ni pun ambil. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Yang mana maksud dia katakan olehmu ya Muhammad, tidak akan menimpa kami apa-apa kemudaratan, apa-apa kesakitan illa ma kataballahu lana. Kecuali memang Allah Ta'ala takdirkan kami nak kena, kami kenalah. Huwa maulana. Dialah pemimpin kami. Dialah pelindung kami. Dan kepadanya lah kami bertawakal. Kami serah diri. Itu yang kata, bila Abdullah bin Rawahah baca ni, dia rempung masuk. Anak dia kata dekat dia, cakap Melayu lah buka puasa ayah. Ayah buka puasa. Suruh dia buka puasa. Dia kata dia tak ada apa. Pasal apa? Masa tu dah masuk waktu berbuka. Dia tak ada apa kat dia. Anak tu baling daging kering. Kan Arab tu dia pun suka buat daging kering. Kan saya sebut hari-hari nahar. Hari jemuk daging. Bekal yang dibawa oleh tentera Rasulullah dulu daging kering. Baling dekat dia daging kering. Suruh dia buka puasa. Dalam beribadah. Dalam berperang sambil berpuasa. Allah hebatnya mereka ni Lepas tu bila daging kering, dapat kat diri ngongek-ngongek aku ni. Kan? Dia gigit tak putih, kawan nak perang. Gigit daging tak putus. Kan? Lepas tu dia ambil daging tu, dia balik kat anak dia. Menyusahkan aku je, dia kata. Aku telan dia ayak daging tu. Dia balik, dia kata menyusah. Kira sampai nak makan daging tu pun rasa payah, kacau ni aku nak pergi perang. Tak peduli dah rasa perut lapar ke apa. Ujar pukulan qul lan yusibana. Pukulan ayat qul lan yusib. Tapi kena yakin betul-betul ni duk baca qul lan yusibana ya. Tak boleh Allahu Akbar. Kita ni lagu mana? Nak tahu kita ni tang mana pun saya tak tahu lah. Saya lah tahu mana aku nak minta aku ni ya Allah. Kalau dibandingkan dengan para sahabat yang hebat-hebat. Dan kemudian bila Abu Ubaidah
zaman Abu Ubaidah moden. Dia baca ayat ni, bangkit tentera-tentera Hamas. Bangkit. Semua bangkit berdiri. Dan kita diminta untuk merahsiakan wajah sebenar mereka. Pernah tengok ke? Tak pernah kan? Kalau tengok pun tak ni, dia pun contiang muka mereka kan? Memang kita tak tahu. Kita tak macam, memang kita wajib merahsiakan wajah sebenar mereka. Mereka selalu bertukar-tukar wajah. Dan insyaAllah lah, itu di antara tentera Allah yang mana andai benar mereka syahid, kembali mereka di sana nanti menjadi raja-raja dalam surga insya-Allah taala. Kalau ada rezeki bolehlah tengok di mahsyar nanti. Kalau ada rezeki, wajah-wajah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang muda belia tak tua, yang cantik tak ada hodohnya, yang sempurna tidak ada cacat celanya. Jadi bila bangkit mereka di atas satu misi, yakni an-nasru awis syahid, menang ataupun mati syahid. Lawan terus dengan tentera Israel. Bila lawan dengan tentera Israel, Israel kata, kita ni takut mati. Lawan dengan orang yang nak mati. Hang orang yang takut mati nak lawan dengan orang yang memang nak mati. Dia ni takut. Aku takut dah. Tercalak sikit pun takut. Tapi lawan dengan orang yang memang nak mati. Kau rasa macam kita orang Sioman berkeliling dengan orang gila. Orang akan kata apa? Hang gila. Kan? Lagu tu lah. Jadi dia jadi takut. Dia katakan kenapa Israel jadi pengecut. Kenapa? Dia pun takut sebab mula dia kata kita lawan dengan hantu. Kita lawan dengan binatang. Ni kita lawan dengan orang nak mati. Rupanya lagi susah lawan dengan orang mati. Dalam istilah kita, kalau nak lawan dengan orang nak mati ni, kita larat dah nak mati sangat dah. Sikit pun jatuh mati. Rupanya yang ni bukan dia. Yang ni orang yang bangkit, yang mengatakan, lai yusibana, takkan mengenai kepada kami apa-apa jenis kemudaratan illa ma kataballah, kecuali yang tu dah takdir Allah. Masuk perang keluar balik. Masuk berperang keluar balik. Bukan ramai mana tak ramai mana. Berbanding dengan musuh-musuh Israel dengan sekutu-sekutu dia. Amerika ni dah hantar punya ramai lah. Hantar masuk mai dah. Dalam tu Tapi duk lagu tu lah. Mati pun lambat. Tak mati pun lari. Kan? Tentera-tentera Hamas tak lari. Tak lari patah balik. Mereka kalau lari patah balik, kalau dalam bahasa Melayu dia panggil haram jadah. Apa yang lari? Yang masuk pergi perang lari patah balik. Dia panggil haram jadah. Takut kepada perkataan haram jadah. Tempat satu tiket masuk mereka. Pergi terus. Punya berani. Macam cerita Zubair bin Awam. Masuk pergi perang sampai ke ujung. Keluar patah balik. Hampa tak masuk lagi. Masuk pula. Itu dalam peperangan Mesir. Keluar. Hampa. Aku 2 round dah. Hampa tak masuk lagi. Kan? Dia pergi sorang-sorang dia. Dia pergi sampai ujung. Patah balik. Kan? Masuk kali ketiga. Dia kata masuk semua. Sekarang ni jadi Abu Ubaidah. Dia punya berani lah. Dia merempur masuk kubu-kubu musuh. Saya kata pertolongan Allah telah sampai. Allah ni dia hantar pertolongan melalui rasa semangat. Semangat dan keberanian dalam diri manusia itu sendiri. Tapi yang melemahkan semangat ni golongan yang ruwaibidah ni. Yang tukang hamput. Tak kira lah dia kadang menjadi pemimpin negara-negara kecil. Kita jangan buat begitu. Kita tak boleh buat begitu. Kita kena duduk baik-baik. Asal lagi hamba tak takut ramai bom negeri hamba. Kita pun jadi takut. Kita memang sedia-sedia penakut ni. Takut. Takutlah asal lagi. Pasal apa? Nak cerita kita ni punya lemah. Okey. Ini perkongsian daripada seorang ibu. Seorang ibu di bumi Gaza. Kan dalam pengeboman yang tak pernah putus-putus berlaku. Dia kan wanita-wanita
Raza ni bila nak tidur, dia siap berpakaian lengkap no. Bertudung, berkasut siap. Sebab apa? Kalau kata kena bom boleh mangkit dalam keadaan tutup aurat. Ataupun kalau kata mati ketika itu aurat terjaga, punya jaga aurat sampai tahap tu. Siap pakai kasut nak tidur malam. Persiap anak-anak semua. Apa yang patut disiap-siapkan. Kata bunyilah bom, kata, boleh nak lari? Lari. Lari, okey. Cerita dia ni ada anak 4 orang. Dalam 4 orang anak tu, anak yang paling bongsu badan gempal, gemuk. Susah nak cari anak-anak dia pak gemuk lah. Kita ni asok makanan harum biru. Jadi rugi kita, Puan andaklah saya. Okey. Kemudian berlaku pengeboman di tempat kediaman mereka ni. Dia kata dia lari. Dia kata dia lari. Bila mana dia lari, hak anak paling kecil, badan gempal tu. Mereka lari naik ke bukit. Yang anak badan gempal tu, dia heret lah kan. Anak sampai 4. Suami memang dah syahid dah. Dari tepi tak balik, tak tahu hidup ke, mati ke. Tak dapat khabar berita. Jadi nyeret dengan harapan keempat-empat anak lelaki dia ni nak hidup sebagai mujahidin. Mereka kira beranak, nak suruh jadi mujahidin. Itu yang tujuan. Jadi bila mana dia kata nak panjat bukit, kena heret hak yang anak, yang badan bulat tu, dia susah lah. Dia katalah kat mak dia, dukunglah dia. Dia rasa dia tak boleh lari dah. Hak yang si abang-abang tu mungkin dah terlepas naik atas, sambil perhati tengok mak ni tak lepas-lepas tu. Lepas tu, bila mana mak tu dukung, perempuan-perempuan Arab susah nak cari kurus-kurus tau. Mereka istilah Arab ni, lepas kahwin kena beri gemuk. Tidak, laki tak pandai belah. Kau saya ni laki pandai belah lah. Okey. Lepas tu, bila naik ke puncak, kata si ibu, aku ni, saya cakap bahasa Melayu tau Okey, aku ni dia kata, nak telan ayat liuk pun tak ada. Kan kita kalau penat berlari, kering ayat liuk. Dia kata punya penat ni dah lah berdukung lah tu. Kerabat nak bukit nak telan ayat liuk, punya nak telan. Tapi tak ada kering. Kering rengkung. Lepas tu yang duduk atas dukung tu duk perhati. Pasal apa? Rupanya kawan tak ada ayat liuk. Tercungak-cungak. Hanya keluar kalau Allah. Allah dah kering dah. Rasa-rasa dia kata boleh mati dengan tak ada ayat liuk. Bukan harap ayat. Kalau kita ni punya bawa ayat lah jalan ke mana pun, bawa botol ayat, takut terbetin. Kan? Dia orang duk minum saja. Lepas minum kencing. Itulah cerita. Tak tahulah aku nak kata apa. Aku pun macam tu. Mana nak pergi berjuang ni? Harap semangat je pakai baju, pakai tudung. Ada malulah nak baca. Lepas tu, bila dia kata dia tak ada ayat liuk nak telan. Ayat anak atas dukung perintah dia pun tak ada ayat apa lah. Memang tak ada lah. Okey, kata si abang yang duduk tunggu mak yang baru sampai di atas tu. Dia kata dekat mak dia, selawat dia kata. Selawat, itu air minuman kita, kata ayah. Makna dia, ayah tu pernah bagi tahu kalau ketika mana lapar atau terlalu dahaga, bagi menghasilkan ayat liuk yang dah kering tu, ataupun mungkin bagi menghilangkan rasa dahaga yang teramat sangat, duduk bertenang dan berselawat. Berselawatlah. Dia pandang anak dia. Anak aku yang kecil boleh bagi nasihat dekat aku. Yang tua yang tak boleh fikir apa dah. Yang hanya boleh fikir nak selamatkan diri. Perhati tengok anak. Kita nak kata pemimpin ni tak semestinya yang berjawatan tinggi tu. Kalaulah di dalam hatinya ada iman, sekecil-kecil dia, umur yang terlalu muda boleh jadi pemimpin kita balik. Janji dia ada ilmu, dia ada akidah.
Dalam diri dia, dia cintakan Allah, cintakan akhirat. Nescaya dia akan membimbing kita ke arah jalan Allah. Tapi kalau kata dia sebesar-besar, sehebat-hebat mana jawatan tertinggi di dunia sekalipun, seandainya ada dalam diri dia ruai bidah, duk jaga, kita jaga masing-masing lah. Nah, hang jaga negara hang, aku jaga negara aku. Masing-masing kita jaga. Jaga keamanan. Hang jaga bagi ekonomi hang nak tinggi mencacak. Hang jaga padahal tak mencacak ke mana pun, no? Merudung-rudung meredung dah kita lah tadi. Okey. Arab Saudi hari ni. Bulan November ialah bulan menyambut pesta. Nah, tak malu nak buat pesta nah. Kita Pulau Pinang tahun ni kita suruh kerajaan Pulau Pinang batalkan pesta. Selagi tak berhenti. No? Kalau kata mereka buat kan tu sapi. Tu sapi. Kaum muslimah tu sapi. Tak lagi sampai lah kapek murah. Dia buat pesta, dia buat konsert. Nah? Dia pilih satu negara Riyadh. Nah? Dia pilih negara Riyadh. Adakan pesta. Buat dah. Benda ni pasal dah buat dah. Tu boleh contoh. Nah, kalau tak buat lagi, tak kisah siapa. Itulah. Dia panggil artis nama Shakira. Dia tu dekat-dekat nak terancang dah. Turunlah main Pak Arab pakai serban, pakai jubah. Serban tu lah ikan dia tak. Nah? Main dengan jubah putih depa masuk di Allahu Akbar. Kalau kita ni lah ni pakaian jubah serban ni tak boleh pakai dah. Kalau kita tengok dah. Dulu kita nanti duk tabik, oh dia tu takkan dia nak buat itu dengan pakai serban, dengan pakai jubah. Kita dulu kata takkanlah dia buat macam tu. Bukan kata takkan, dia memang dah buat. Itu pakaian mereka. Masuk tanpa rasa simpati ke, malu ke. Padahal hang, saudara hang kot. Yang paling terdekat, yang sedang dibedil, yang tak ada makan, yang tak ada minum. Hari ini yang sedang keadaan menderita kelaparan. Malam yang tak ada cahaya. Betul-betul harap cahaya bulan dengan cahaya daripada lampu tentera. Dah berapa? 50 hari? Ada 50 hari. 50 hari. Ke 47, 48. Lebih kurang begitulah. Berlaku peperangan ni. Tapi, habis tak lagi rakyat Gaza? Habis tak lagi? InsyaAllah. Mana pergi dah? Hak yang mati tu banyak mana? Banyak lagi. Yang ni lah yang Israel takut sangat. Takut sangat pasal apa? Tak habis-habis. Tak habis-habis. Baik. Jumpa dengan Presiden Mesir. Hang buka satu ruang. Kami nak hantar mereka pergi Sinai. Sinai ni wilayah paling tandus. Masuk wilayah Sinai ni. Kalau hang bagi, kami akan bayar. Ni Mesir. Kami akan bayar. Siapa yang kata Netanyahu tu lah. Kami akan, bukan kami bayar. Kami akan langsaikan hutang piutang hang. Mesir hutang banyak. Hutang dekat PBB. Semua hutang piutang dia akan dilangsaikan dan dia akan diberi lagi. Untuk mentadbir negara dia agar lebih maju. Dengan syarat, hang buka satu pintu, nak halau semua penduduk Gaza ni masuk ke Padang Sinai. Wilayah tandus yang pernah dihuni oleh Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kan? Masuk situ. Tak ada apa. Presiden Mesir setuju. Setuju bagi masuk. Mesir tu Islam ke? Masya Allah, Islam sangat-sangat kot. Islam sangat-sangat kot. Hang bagi yang banyak. Tu kata dunia Arab. Kita akan jumpa nanti. Hadis 100 dunia Arab akan berkumpul tapi semua berpecah belah. Dunia Arab berpecah belah. Sebab apa? Sebab wahan dan ruai bidah. Sebab pemimpin. Pemimpin kalau dah jadi tak betul, maka rakyat walaupun tak suka kena ikut dah. Kan? Macam contoh kita. Kita suka ke? Kita tak suka kan? Tapi nak buat macam mana? Apabila dia berikan jawatan dan jabatan pada yang tak sepatutnya, hang suka ke hang tak suka, dah duduk dalam negara tu,
Hang kenalah ikut juga. Sukakah ataupun tak suka. Dia pun tak tahu lah ni. Macam lah ni punya musim. Aku nak cerita juga. Lah ni punya musim. Penceramah yang lantang bersuara. Tarik. Tauliah. So masuk. Tinggallah yang lagu-lagu saya. Cerai ni. Pun tak ada tauliah juga ni jaga no. Tak. Ni buat dah permohonan. Orang tak mau bagi lagi. Allahu Akbar. Tak apalah insya-Allah lah. Kita tak boleh di sini, kita ada Google Meet kan. Dah kita bersuara. Biar sampai meletup telefon tu. Nampak bersuara? Kan? Itulah kata suka ke tak suka, hang dah duduk dalam tu, hang kena buat juga. Hang kena ikut juga. Ni yang disebut ruwai bidah ni. Oleh baginda Nabi SAW. Okey, kita kembali balik. Dalam suasana peperangan yang amat hebat ini, maka satu lagi ayat yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemimpin-pemimpin mujahidin, kepada pejuang-pejuang mujahidin. Surah ni surah Al-Baqarah, saya tak ingat ayat nah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu sentiasa hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati syahid di jalan Allah tu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka sentiasa hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu. Mereka berjuang di jalan Allah. Puak-puak mujahidin yang berjuang di jalan Allah, andainya mati, kata Allah, dia tak mati di sisi aku. Mereka terus diberi rezeki. Apa rezeki? Andai keamanan berjalan, asbab daripada pengorbanan mereka, keamanan itu, pahala keamanan itu diberi kepada mereka. Terus hidup. Lantas, dalam satu hadis cerita tentang perang fisabilillah ni, Rasulullah pun bercerita bahawasanya orang-orang yang syahid fisabilillah, seandainya dia mati dengan sebab kepala dia pecah, dia akan bangkit dengan kepala pecah tu. Dia akan bangkit dengan kepala pecah tu di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Allah akan tanya, awak kepala hang pecah. Aku ditembak musuh, aku ditetak musuh. Yang bangkit perut terburai, yang bangkit tangan putih. Kalau kita tengok dalam sejarah Uhud, Sayyidina Hamzah Asadullah sampai tak kenal rupa. Dia akan bangkit macam tu. Dia akan bangkit macam tu. Dia akan jadi saksi, pada luka-luka tu akan jadi saksi di hadapan Allah. Yang kita rezeki dia apa tu? Bila kita terluka kerana Allah, asal bangga dah nak cerita. Okey, mak kita, dia masak dekat kita. Ni hang lah nak makan gulai. Aku potong bawang sampai terhiris jari. Hang tengok tu, luka ni. Bangga ni lah abang. Dia punya buat gulai nak bagi anak makan sampai terhiris jari. Hiris hujung tu. Nak bangkit di hadapan Allah nanti, pejuang-pejuang mujahidin. Syahid ni akan bangkit cerita pada Allah dengan bangganya. Luka-luka yang mereka bawa ni adalah kerana berjihad fisabilillah. Tu yang kata ayat ni adalah satu suntikan semangat untuk pejuang-pejuang mujahidin dulu, kini dan selama-lamanya. Yang mereka bangkit sungguh-sungguh. Tak takut. Yang mana budak-budak kecil, kita baca tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Umur 10 tahun pergi merayu kat Rasulullah. Kami nak pergi berperang. Rasulullah kata, tak usah, kecil sangat. Hari ni dah jadi dekat budak-budak Palestin. Nabi umur tak cukup, nak pergi. Gaduh Nabi. Tak apa, tinggal mak. Mak tu pun tak apa, pergi lah. Hantar. Punya hebat wanita-wanita
Palestin. Punya hebat mereka dah. Hidup semata-mata untuk mempertahankan bumi Allah, kalimah Allah. Masya Allah Ta'ala. Nah, yang mana Israel jadi gerun dalam suasana yang sebegini. Menimbulkan rasa gerun dalam hati orang-orang kufar. Nah, orang-orang kufar jadi takut. Bagi makan apa budak-budak ni sampai tahap tu, no? Walaupun makan pun tak cukup, kan? Ada yang macam budak-budak kecil tu kan minta, kan kita baca. Dia nak matilah. Dia dengar cerita makanan di syurga lagi banyak, kan? Sebab di dunia ni tak cukup. Dapatlah bantuan roti orang masuk. Roti saja. Roti mereka bukan macam roti canai kita lah. Roti canai kita dalam tu ada pelanta. Ada telur, ada gula, ada garam. Tidak. Lembut mereka punya roti. Subhanallah. Tak harus sebut macam kulit kaki tu. Punya keras. Dia punya seronok dapat roti tu nah. Punya seronok dapat sebiji roti. Lari bawa balik mai dekat mak yang duduk di kemah ni. Di dalam tu ada adik-adik ramai rupanya. Duduk tunggu seorang secubit. Anak-anak kita roti canai sampai keras tapi dia tak makan. Aku tak boleh Nah. Pasal apa? Tak ada kuah. Boleh roti telur. Boleh dalam roti tu ada telur, ada sardin. Bawa roti sardin. Hampa punya mewah macam-macam, no? Pasal itulah kita kalau kata berperang kita ni. Jadi lagu tadi yang tak ada ayat dia. Dan nak lari pun tak larat kan? Nah. Lagi satu. Orang kata, jom. Kita kena lari. Saya nak terkencing. Nah. Dia kira nak terkencing. Saya ingat, nah. Guru saya ada cerita, nah. Guru saya cerita. Dia kata, dia ni dulu belajar di Turki. Bila dia belajar di Turki, dia teringin nak masuk Syria. Arab panggil Suria, nah. Arab panggil Suria. Dia teringin nak masuk ke Suria. Jadi dia kata, daripada Turki, nak lepas sempadan Turki tu, nak masuk ke Syria. Syria ni memang dari dulu, mereka negara bergolak, perang. Dia kata, aku dengan satu harapannya, dia kata, tu guru saya jadi cakap aku hang ni lah. Aku nak masuk, nak pergi jadi mujahidin ni dalam tu. Tapi dia kata jogging pun tak pernah. Dia masuk, dia kata. Bila masuk, tentera Turki ni dia bagi masuk. Risiko orang tanggung sendiri. Bila dia masuk, dia kata, dia hebatlah, dia kata, dia nak pergi duduk dalam camp dengan Taliban. Kata orang yang tukang seluduk mereka baru masuk tu, tak apalah, hampa baru sampai. Nah, rehat dulu. Nanti aku gerak hampa. Orang Malaysia, 3 orang dia kata. Kami pun tidur. Tidur. Tengah malam dia kata rasa macam baru 2 jam tidur. Dia main gerak. Dia gerak pun dengan kaki je. Nah. Bangkit. Nak pergi mana ni? Nak masuk Suria. Tengah-tengah malam ni kami baru tidur. Hantar orang Malaysia. Walau. Kami baru tidur. Kata kawan tu bangkit dulu tu. Aku nak terberak. Dia kata kalau nak berak, pergi berak di Suria. Berak di Suria. Nak masuk pun susah. Dia nak cerita, dia kata orang Malaysia ni lemah. Semangat dia lemah. Kan. Dia harus biru sikit. Lepas tu kan, dia fikir kata, tidur. Esok pagi tapi kita akan bagi 1001 macam alasan. Sebab kita malas. No? Esok lah dah senang, matahari terbit. Kita pergi nampak jalan. Nak pergi malam-malam tak nampak. Lepas tu dia kata, hampa balik lah. Dia kata. 3 orang ni patah balik lah. Pergi duduk di negeri yang senang lenang. Hampa tak boleh masuk negara perang. Sebab hampa sentiasa nak rehat. Kita lah tu, betul tak? Nanti saat nak rehat saat. Nanti saat sampai tak ada nak hilang penat. Nanti saat nak menyawa saat. Nanti saat nak pelejang orang saat. Kalau macam ni lah perangai kita, susah lah hampa nak perang dah. Susah. Tu kata kita ni kata ke orang pandai, diri sendiri punya tak betul lah. No? Itulah kita. Itulah gambaran kita. Habis tu kita nak buat macam mana ni? Semua ibu-ibu kita masuk PLKN lepas ni. Dah?
Okey. Memang kita tak ada lah. Kita tak ada latihan tentera untuk kita. Satu azimat yang boleh kita kongsi bersama. Jadikanlah Al-Quran sebagai temanmu dalam suka, dalam duka, dalam lapang, dalam sempit, dalam bahagia, dalam derita. Kerana di dalam Al-Quran itu ada berjuta-juta penawar untuk dijadikan azimat. Walaupun kita tak faham, baca saja. Tapi syafaat daripada Al-Quran yang mungkin kita tak faham, kita sedang berusaha untuk memahami dia. Syafaat daripada situ, walaupun kita tak faham, ada untuk kita. Kita tak sentiasa akan terus menerus dalam suasana damai, aman macam ni. Persediaan kita wajib ada Al-Quran dalam diri. Tak boleh hafal pun tak apa. Jadikanlah dia sebagai teman suka duka, susah senang, bahagia derita, lapang dan sempit. Jadikanlah dia. Hari ni tak baca Quran dah, hari ni tak baca awak. Hari ni kalut, tak ada nak baca. Lagu tu lah. Lagu tu lah mak hang. Nantilah malam-malam, kata pagi-pagi, kata petang-petang, kata duha sat lagi. Duha sat lagi. Duha pun tak senang. Dia akan susah hati kalau tak bawa handphone, tapi dia tak rasa apa kalau tak bawa Al-Quran. Betul? Betul? Itulah ruwai bidah. Faham tak? Perkataan ruwai bidah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi habis hari ni, esok kita tak ada kuliah tak? Ini kutipan tadi ya. Saya bagi kat Ina lah. Kak Ina tuan sampaikan RM961. Jazakumullahi syukran katsira. Berbanyak-banyak kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada kamu atas sumbangan yang telah pun diulurkan. Dan hanya Allah lah yang membalas segala kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita doa untuk dia agar dia kembali sihat. Permudahkan urusan pembedahan dan rawatan beliau. Esok tak ada. Esok bukan giliran ada kan? Kan? Esok bukan giliran kan? Jadi esok tak ada. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Tolong peringat kat saya. Turki sokong mana? Turki sokong Palestin. Dan Erdogan mengisytiharkan minyak dia takkan hantar api dah dekat Israel. Dia pembekal minyak. Dan satu lagi, dia membekal gandum. Gandum ni pembekal terbesar gandum ialah Rusia. Rusia memang sokong Palestin. Dan Rusia, dia akan bagi paling banyak gandum pada Turki. Belas ihsan Turki dia akan masuk ke Israel. Tapi Turki dah sekat. Turki sekat gandum daripada dihantar kepada Israel. Begitu juga dia sekat bahan minyak dia. Kita hantar dah pergi dekat Israel. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan mungkin sekatan-sekatan ekonomi ini boleh memberi sedikit sebanyak impak untuk mereka lebih lembut. Untuk memberi belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza dan Palestin, dan khasnya untuk mereka di sana. Jadi banyaklah di antara negara yang sokong Islam. Okey, Malaysia kan kita dah boykot lah ni kan. Boykot lagu cara kita lah. Teringin tapi boykot. Aku teringin. Saya kata kalau dah beli jangan buang, okey? Kalau dah beli jangan buang. Balik sekali pergi buang Milo. Hang dah beli. Hang dah sumbang. Tak usah buang. Membazir. Berdosa balik. Benda dah beli. Makanlah apa habis. Lepas ni jangan. Kan? Lepas ni jangan. Macam tu juga. Kalau kata kita dah isi minyak. Jangan begitu hang. Dah sumbang. Bila anda sumbang, gunalah bagi selesai. Lepas tu jangan. Secara kita boykot. Zaman Rasulullah dulu ada tak boykot? Ada ke tak ada? Ada.
Rasulullah pernah boikot apa dia? Telaga Yahudi. Kan saya pernah cerita zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Zaman Rasulullah. Tapi telaga yang dibeli oleh Sayyidina Uthman. Kan? Rasulullah kata, jangan beli dekat Yahudi tu. Tunggu kan Yahudi tu bagi selang sehari. Hari ni, boleh Sayyidina Uthman guna. Orang Islam Madinah, Muhajirin dan Ansar semua boleh main ambil ayat telaga ni. Esok, kami yang punya. Esok dia jual. Hari ni free, esok jual. Jadi Rasulullah kata, hari free tu hampa cedok, sungguh-sungguh. Hampa buat simpanan. Esok jangan beli. Boykot. Boykot. Jadi dah hasil daripada boykot tersebut, Yahudi ni dia cintakan dunia. Dia tak tahan. Dia tak tahan. Dengan sebab boykot tu dia jual perhabis bagi dekat Sayyidina Uthman. Menang. Tapi kena sabar lah nak. Kena sabar. Ni baru boykot Milo sebungkus. Apa? Kan? Tengok. Mereka rugi dah. Mereka rugi dah 8 bilion. 80 bilion. Mereka dah rugi teruk dah. Sebab apa? Boykot umat Islam. Boykot umat Islam. Yang tu yang kita mampu buat. Di samping kita iringkan doa-doa untuk mereka, insya-Allah taala. Baik, ada soalan? Berak? Habis saya sudah lunas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftahna fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin dan bumi Gaza. Walau mereka jauh dari pandangan kami, namun ya Allah, mereka tetap di hati kami. Wahai Allah, walau kami tidak pernah bersentuhan kulit dengan mereka, tak pernah bertatap wajah dengan mereka, namun dengan penuh rasa sayang, dengan penuh rasa cinta, kami kirimkan doa kesejahteraan untuk mereka. Ya Allah, ya Salam, angkatlah segala penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Ya Allah, ya Muhaimin, angkatlah segala penderitaan yang dihadapi oleh ibu-ibu mereka, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, ya Allah. Berikanlah kemudahan. Rabbi Yassir, wahai Tuhan yang maha mempermudahkan, berikanlah kemudahan kepada pejuang-pejuang mujahidin untuk memerangi musuh-musuhmu, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dan perlindungan kepada kaum wanita, orang tua yang tak berdaya, anak-anak yang tidak berdosa. Ya Allah, ya Nasir, berikanlah kemenangan kepada saudara kami di bumi Palestin dan bumi Gaza dan bumi Islam pada keseluruhannya, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah pintu hati-hati kami untuk sentiasa menghulurkan bantuan. Murahkanlah rezeki-rezeki kami untuk kami berkongsi dengan mereka. Terangkanlah mata hati kami, ya Allah, untuk sentiasa membantu dan mendoakan saudara-saudara kami di sana. Dengan Engkau biarkanlah, ya Allah, keadaan kami, hati kami yang lemah ini, ya Allah, ya Qawi, jangan biarkan kami lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Wadud, jangan biarkan kami benci dalam suasana ini, tetapi lahirkanlah rasa kasih, rasa sayang, rasa simpati kepada mereka. Maka ikatkanlah ikatan antara kami sebagai ikatan Islam, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bantulah mereka, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Kembalikanlah kegemilangan Islam kepada kami, agar dapat kami terus beribadah dan mendaulatkan kalimahmu di atas muka bumimu
dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, angkatlah doa-doa kami ini ya Allah. Allahumma harrir Masjidil Haram, Allahumma harrir Masjidil Aqsa, Allahumma harrir Masjidil Nabawi minal yahudi lil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Allahu akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Ustazah, kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Nini, Kak Syah, Ana tak ada buat muka. Okay, bye. Nini. Ya. Oh, Nini dekat hampir dah dekat rumah tu, ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye semua. Bye. Jumpa lagi. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Mari kita takbir kat sana kan surah Sa'adah best. Okay, baik. Assalamualaikum. Salam.